you akan dapatkan P ini daripada benda ni semua kita dah tak pakai So actually we had get all the information from this question. So I delete je lah benda ni Boleh delete benda ni Kita dah tak pakai dah Okay, so P, how to find P? Actually, you can get P daripada OCF. Okay, so OCF ada tax shield approach. Okay, just recall the formula. OCF equal to yang formula you belajar dulu kita belajar itu kan. Okay, price. Okay, price less variable cost. Okay, times with quantity. Lepas tu kita pun tolak dengan total fixed cost. Okay, lepas tolak dengan fixed cost. Lepas tu kita pun kena tolak not tolak tapi kita buat satu less tax. Lepas tu kita pun tambah dengan depreciation, tax sheet depreciation kali dengan tax. Formula ni. Try someone, please recheck this formula whether this is correct or not. Formula ni, tengok formula ni betul ke tak? Betul. Okay, betul Alright, so this is the formula. So the objective, we try to find this P here. So P. So how to find P? The first step, you need to find OCF. So where can you get the OCF? So OCF kita tak tahu pun. How can you get the OCF? Sebab in order to get OCF, you have the value for V, Q, FC you ada, tax you ada, depreciation pun you ada. But then you cannot calculate OCF because there is no P value given. So the first step is you need to find OCF. So OCF you nak dapatkan daripada mana? You dapat daripada construct the table. Okay, remember the 4 elements in determining cash flow. Ingat tak ada 4 benda yang kita nak buat. Number 1, benda apa? In order to find cash flow, OCF. Okay, nombor 2 ada apa? Net working capital. Initial net working capital. Dan kita ada net working capital recovery. Dalam contoh soalan ni, soalan tadi tu, you tengok balik soalan. Net working capital dia sebut berapa kali? How many times did the question mention about net working capital? Sekali saja. Sekali. So there is no value for change in net working capital. Okay, so kita just put it initial net working capital and net working capital recovery. After that, kita ada dekat sini after tax salvage. The last one adalah cost. Lepas tu baru kita dapat total cash flow. Okay, so projek ni berapa tahun? Berapa tahunkah projek ini? 4 tahun. So current year, present value is 0 current year. Projek ni consist of 4 years. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 ada 4 tahun. OCF. OCF you ada tak value? OCF tak ada. OCF kita tak tahu. So OCF kita tak akan letak dia dekat year 0 Year 0 is the present year. Tahun sekarang. So OCF, since we do not have the value for OCF, just put it OCF, 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 and OCF. Initial net working capital is 7,000. So the 7,000, this one is 7,000 kan? You kata 7,000 ni positif. So this value 7,000 kita akan letak dia pada tahun berapa? Tahun kosong ke, 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4. Kita nak letak net working capital pada tahun berapa? Initial net working capital tu? Kosong. Pada tahun kosong. Positif net working capital kosong.
So bila net working capital dekat sini adalah positif, okay, net working capital positif, recovery dia nanti akan jadi apa? 7,000 positif atau negatif? Jadi negatif. Negative. So net working capital recovery, we will put that value at what year? Tahun 1 ke 2 ke 3 ke 4? Net working capital recovery kita letak daripada tahun berapa? Tahun 4. Tahun 4, yes. Tahun keempat. Okay. After tax salvage, so you ada salvage value dekat sini 150,000 kan? So find formula for after tax salvage. After tax salvage formula kita macam mana? SP, okay, 1 less tax. So after tax salvage you kira you dapat berapa after tax salvage? 150,000 kali dengan 0.78 kita dapat apa? Kira you dapat berapa? SB kita berapa? 150,000 kan? 150. Okay, 150. Okay, so 150,000 kali dengan 1 tolak 0.28, how much you get? Berapa? Cepat, berapa? Jangan bagi masa. 108,000. So kita dapat dekat situ 108. Okay, so 108,000 ni kita kena letakkan dia at what year? Ni after tax salvage 108,000 kan? So this value should be placed in year 1, year 2, year 3 or year 4? Year 4. Year 4. So year 4. This is year 4. Cost of the project ni, cost of the project berapa cost dia? Cost of the project berapa? 250,000. So 250,000 tu kita kena letakkan dia dekat tahun berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Kosong. Kosong. Positif ke negatif? Negatif. Why negatif? Kenapa negatif? Cepat. Teka. Tak apa. Tak Cash ada. outflow. Yes, outflow. Sebab dia adalah cash outflow kita. Okay. So then you total je lah. You sum all of the figure. So year 0 is 243,000. Year 1 there is no value for year 1, so just write it OCF. Year 2 OCF, year 3 put OCF because we do not have the value, letak the OCF. As for year 4 kita ada OCF dan juga nilai dekat sini negative 7,000 plus with 8,000, 8,000 ni berapa? Cuba year 2. Berapa nilai dia? 1,101,000. Betul ke? Betul. Betul, madam. Betul. Okay. So ini value yang kita dah dapat. Okay. So sekarang ni recall back what you had learned in the time value of money. Okay, time value of money. For the time value of money year 0 ni apa dia? Sebab normally for the time value of money yang kita akan cakap adalah present value, future value, annuity. Okay. So kita punya selalunya lah kita cakap pasal time value of money, our objective is we try to find PV. For the PV, ni recall balik yang daripada dulu kan. So PV
Kalau NVT dia akan jadi macam ni. PV equal to equation kita tu kan. PV equal to A PVI FA I N. Okay. Ataupun this is PV NVT lah. Okay. Ataupun it can be nak dapatkan nilai present value, kita boleh dapat daripada future value PVI F I N. Ataupun kalau you ingat masa you kira bond dulu nak dapatkan VB, bond valuation. Okay, kita akan buat PV equal to NVT PVI FA I N. Okay, lepas tu pula kita tambah dia dengan FV PVI F I N. Okay, so ada 3 ni equation. By referring to this table yang you dapat ni, okay, yang year 0, 2, 4, 3,000 ni you rasa nilai dia apa? Apa yang sesuai kita letak? Nilai dia adalah PV ke, FV ke ataupun A? Okay, PV ke, FV ke A? Nilai ni 2, 4, 3 ni. Ni 243, negatif 243. Teka cepat. Itu adalah PV ke, future value ke ataupun A? A. A stand for NVT. Kalau NVT ni, just recall back, NVT cash flow ni apa dia punya features dia? Ciri-ciri NVT cash flow ni apa? Cash flow. Macam mana? Macam mana? Ni projek ni anak tanya dulu Projek ni dia dah buat ke belum? Belum. Apa ni dah buat belum projek ni? Belum buat. So bila dia belum buat, tahun kosong dekat situ tu yang you tengok, year 0 itu sebenarnya adalah tahun apa? Tadi ayah ada sebut juga sana. Year 0 tu year apa? Yang 1, 2, 3, 4 ni dia belum buat lagi tau. So year 0 ni adalah apa? Present value ke, future value ke, NUT? Present value. Present value. Okay, so year 0 is the present value. Therefore, the 243,000 here actually, this is the value untuk present value. 243,000. Kena sedikit. Alright. Lepas tu pula, you tengok yang 10,000, 1,000. 101,000. Masya Allah. 101,000 ni value dia apa? 101,000, this one. Okay, 101,000 tu, okay. Yang ni value untuk apa? Dia dekat FV ke ataupun NVT? Teka cepat. Ada 2 tu je. FV ke NVT? 101,000 tu. FB, future. Dia adalah future. 101,000. So the OCF, this is the constant OCF kan? So OCF ini adalah NVT cash flow. Itu. Okay. So bila you tengok benda ni, kita ada present value, kita ada future value, kita ada NVT value. So based on these 3 equation, I put it figure here, 1, equation 2, equation 3. Okay. So in your opinion, kita punya table yang sekarang ni, table ni, okay, table yang semua hijau ni, kita akan pakai equation mana? Equation 1 ke 2 ke 3? Mana equation, mana yang sesuai kita akan pakai? 1 PVA equal to A, PVIFA, IN, ataupun kita pakai PV, FV, PVIF, IN, ataupun kita pakai PV,
equal to A, PVIF A, IN plus FV PVIF IN. So, mana yang sesuai kita pakai? Nombor 2. So, kalau you kata nombor 2 kan? Kalau kita pakai nombor 2, FV PVIF. Lepas tu, macam mana kita nak cari OCF kita kat sini? Macam mana kita nak cari OCF? NVT ni tak ada. Okay. So, nombor 2 ini kita tidak boleh pakai dia. Okay. Nombor 1 dengan nombor 3, mana yang kita kena pakai? 3. Nombor 3. So, equation kita akan pakai yang ni lah. Okay. Okay. Kenapa I ajar you step by step macam ni I nak ajar you supaya nanti tak kira lah keluar soalan macam mana pun you boleh jawab. Okay. Soalan tu pusing, pening, terbalik ke apa ke, you faham konsep, insyaAllah you boleh jawab. Okay. So, kita akan pakai equation number 3 yang ini. Okay. So, PV. Sekarang ni PV dalam kita equation nombor 3. Yang okay, so PV dekat sini nilai tadi you kata 243 kan? Okay, so masukkan 243. Okay, 243 123. This is PV. Dalam kalkulator kita, okay, dalam kalkulator, I hope each of you have calculator BA2 plus kejap kita nak calculate. Dalam kalkulator kita ni, nilai present value dia akan jadi negatif. Okay, kita akan jadi negatif. So, it's better for you nak kira sekarang ni, you letak terus dia negatif 243,000. Okay. Lepas tu pula, kita sorry So PV daripada tadi tu kita dapat PV attention. Okay. So sekarang ni kita punya PV okay.
So macam tu. So PV 243. Okay. So you pun pakailah calculator you sekarang. Ada calculator, bila tekan calculator PV 243,000. Dalam calculator kita 243,000, you kena tekan negatif. Okay. Lepas tu pula PVIFA. I berapa persen I kita sekarang ni? Dalam kalkulator kita dalam soalan tu I berapa persen? 10. I 10%. Okay. So letakkan I 10%. So letak I 10%. N berapa dalam soalan kita? 4. N adalah 4. FV dalam soalan kita, FV dapat nilai berapa? Ni kan? 101,000. Okay. I dia dekat sini adalah 10. N dia adalah 4. Macam tu. Okay. Nilai untuk A ada tak sekarang ni? A ada tak value A? Tak ada. A tak ada. So kita mula-mula kita nak cari A lah, which is A actually adalah OCF. Okay. So sekarang pakai calculator. Minta you reset dulu calculator. Everyone please reset your calculator. How to reset calculator? Nak reset calculator kita akan buat 2ND. Okay, 2ND plus minus enter. Okay. So PV 243,000. Okay, you pun masukkan 243,123. 243,000. So itu adalah apa? PV letak negatif lah. Letak plus minus. Okay. Plus minus. Lepas tu tekan. Okay, sekarang ni you tengok dekat third line. Third line in your calculator tu. Dia ada start from the left. Kita ada N, IY, PV, PMT, FV. Betul? You nampak tak situ? Ada ke tak? Ada medium. Ada kan? Okay, so yang 243,000 ni, you akan tekan apa? N ke, IY ke, PV ke, PMT ke, FV? PV. PV. So, 243,000 negatif, tekan PV. You dapat berapa? You dapat berapa pula dalam repeat dah ni? 243,000. Okay. The second pula, kita A, kita tak tahu A berapa kan? Okay. FV pula. FV, nilai FV kita berapa dalam ni? FV kita adalah 101. That one. So, buat 101, 123. Tekan dekat kalkulator tu adalah FV. Okay dah? Dah ke? Dah. Okay, Medium. Okay. Lepas tu pula, you punya equation nanti sekejap. Sorry I letak sini I letak bawah ni. PV 243,123. A, PVIFA kita tak tahu. A adalah OCF lah. Kita tak tahu berapa. PVIFA berapa persen? 10%. How do you know 10%? Dalam soalan ni dia ada cakap 10%. So 10%. Okay. So 10% dekat situ. 10% and berapa tahun? You tengok OCF ni ada berapa kali? 1 kali. Okay, you tengok OCF ada 1 kali, 2 kali, 3 kali and 4 kali. Okay. So N adalah 4. Letak kat situ. Okay. Lepas tu pula kita pun plus dengan FV. Nilai FV kita berapa? This one. Our SV is 101,000. Okay, so letakkan nilai dia tambah dengan
101, 123, 100,000. PVIFA, I berapa persen? 10%. Berapa tahun dia ni? 10,001 tu happen at year 4 kan? So kita pun letakkan dia N equal to 4. Okay, so kita letak dia adalah 4 dekat situ. Okay, so macam ni cerita dia. Okay, so pakai calculator tadi you dah key in 243. Okay, this value 243 yang itu adalah kita punya PV. Dalam calculator PV you kena letak negatif. Okay, so 243,000 plus minus PV. Lepas tu pula tekan pula yang ni 10. Okay, this one 10. Okay, 10 101,000, 101,000 is your FV. Okay, 101,000. Lepas tu masukkan 10%. Ni kan? So 10 is our IY. Tekan 10 dalam kalkulator kita IY. Dah tekan ke? 10 IY? 10 IY dah tekan ke? Ya. Okay. N pula berapa? N dalam ni, N dia berapa? 4. Tekan 4 N. Dah tekan dah 4 N? Dah. Kita nak cari apa dalam equation ni? Kita nak cari OCF. Okay, kita nak kira OCF. OCF ni dalam kita punya calculator, actually the OCF adalah annuity cash flow. Okay, OCF adalah kita punya annuity cash flow. Dalam calculator you, dia tak tulis A, tapi dia tulis PMT. So, you kena buat macam mana? You pun kena buat compute PMT. You tekan CPT, okay, compute PMT. Then, kita akan dapatlah nilai dia. PMT, kita dapat nilai situ adalah 54,896.85. You dapat ke tak nilai ni? Dapat. So sebenarnya kan, I nak tanya dulu yang nilai kita kira ni 54,896 ni nilai apa sebenarnya? Ni 54,896 ni value apa sebenarnya? Kita cari apa ni? OCF. Yes, OCF. So this is OCF. So kita dapat dah OCF value dia adalah 54 yang benda ni. Okay, kenapa kita kena cari OCF? Berbalik kepada kita punya ni tadi tu. Okay, sebab kita nak cari price. So price, okay, masukkan equation, kita dah ada OCF, nilai dia. OCF, okay, masukkan nilai OCF. OCF adalah 54,896.9. Okay, equal to, okay, sama dengan ni P, okay, masukkan nilai itulah. Masukkan sini OCF 54. Okay. So kita punya P kita tak tahu. So letak saja P dulu kat situ. Variable cost kita 300. Okay. Lepas tu kali dengan quantity. Tolak dengan fixed cost. You dah kira tadi. Quantity kita 150 kan? 150. How you get 150? Daripada sini. Itu ada 150. Okay. So you punya variable fixed cost kita adalah 24,000. 24, 123. Okay. Lepas tu pula kita pun tolak dengan, kali dengan satu tolak tax. So satu tolak tax adalah 1 kali dengan 1 tolak tax, 1 tolak 0.28 dapat 0.7
2. 72. Okay. Lepas tu tambah depreciation kali dengan tax. Depreciation kita adalah 62,500. So depreciation 62,500 kali dengan tax 0.28. Okey, macam tu. So, ni daripada sini you pun solve the equation. Okay, selesaikan equation ini dan anda akan dapat nilai P berapa. So sekarang P dapat berapa? So tadi tu berapa? 10 markah. Dapat berapa P? Dapat berapa? Jadi Y tak save pula. You all dapat berapa nilai P? Dah kira belum? Tengah kira, madam. Yang lain tu kira sekali Nanti you punya assignment nanti based on yang ni lah. Dapat 800 berapa? Okay. Yang ni I kira dengan budak kelas tadi tu dengan student group tadi kita dapat 806.27. Okay. Maybe you punya jawapan you ada yang dapat 809, ada yang dapat lain sikit lah. Ini jawapan yang dapat. Nanti balik you kira balik berapakah you punya P. So itu saja 10 markah.